ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف الإمام الغزالي محمد بن محمد رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علمه في الدارين. Muka surat 16. Muka surat 16 perenggangan di atas. Al-Mu'alif, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang Nabi yang ummi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang Nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Bersalah-salahanlah para alim ulama menafsirkan perkataan ummi. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ummi ini adalah daripada golongan Arab yang tidak pandai menulis, yang tidak pandai membaca. Kata Imam Nawawi. Ada ulama menafsirkan ummi ini diambilkan daripada perkataan Ummul Qura. Dan sebagai ulama menafsirkan ummi ini diambilkan dari perkataan Ummul Qura, yakni Makkahul Mukarramah. Ada ulama menafsirkan perkataan ummi, Nabi yang ummi. Dan ummi dimaksud kepada ummiyah. Orang Arab, seorang ibu di zaman jahiliyah, zaman dahulu kala, duduk di rumah, tidak keluar bekerja, atau dibangsakan ummiyah, tidak tahu membaca, dibangsakan pada fitrah dan semasa lahir, atau bahasa ummiyah kata setengah ulama. Allah mengutuskan seorang Nabi yang ummi, tafsir tidak pandai membaca dan menulis, daripada keturunan Quraisy. Satu kaul daripada ahli ulama mengatakan Quraisy ini daripada gelaran keturunan Nabi nama Nadar, dan gelaran keturunan Nabi daripada Nadar. Maka anak cucu cicit Nabi Nadar, anak cucu cicit Nabi Nadar ini adalah dikatakan daripada keturunan Quraisy. Siapa namanya? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap bulan Aminah mengandung Rasulullah SAW, bermimpi seorang Nabi. Berbulan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai bulan ke-9 Nabi Isa AS. Dan pesanlah kepada Sayyidah Aminah, kepada ibunda Nabi kita Aminah, anak yang kau kandungkan ini seorang anak yang begitu hebat, seorang anak yang mulia. Dan namakannya dengan namanya Muhammad. Tetapi yang letakkan nama secara zuhir adalah atuknya Abdul Muttalib. Aminah dapat jalan mimpi. Itulah Rasulullah daripada keturunan Quraisy, dan namanya Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa risalah Tuhan kepada seluruh umat. Dan Nabi ini membawa risalah kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah Nabi ramai seluruh alam, bukan hanya golongan orang Arab saja, kan? Daripada bangsa Eropah, bangsa Afrika, bangsa Melayu, atau seluruh manusia.
dari golongan bangsa Arab atau lainnya, dari golongan bangsa jin dan manusia. Orang panggil mukallaf, dua yang digelarkan mukallaf namanya, yang memberati. Adapun nabi-nabi yang dahulu kala sebelum Rasulullah SAW, mereka diutuskan khusus untuk sesuatu bangsa, dan khusus untuk satu puak saja. Rasulullah seluruh alam. Maka tidak heran ada orang Melayu agama Islam, kita tidak heran ada orang putih, orang Eropah ada agama Islam, ada orang Afrika, Hindi agama Islam, ada orang Cina agama Islam. Yang kita pelik, kalau ada orang Melayu agama Kristian, pelik sikit lah. Kan? Nabi Isa daripada Bani Israel diutuskan khusus untuk puak Bani Israel. Kan? Nabi Isa, Nabi Musa, Bani Israel diutus untuk khusus Bani Israel. Tiba-tiba ada pula golongan orang Melayu, kan, beragama Nasara. Kan, itu yang peliknya. Adapun umat Islam seluruh dunia, kan, rahmatan lil alamin. Daripada golongan bangsa jin dan manusia, Allah telah menutup kerasulan dan kenabian itu dengan mengutus baginda. Kan, orang panggil la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi nabi kemudian daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tanda khatamun nubuwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kan, orang panggil di alam ghaib turun Asia, kan, di alam ghaib, kan, turun Maryam bersama dengan bidadari syurga, kan, menyambutkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian turun ke Jibril bersama dengan malaikat, kan, menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian maka Jibril, dalam riwayat mengatakan, maka Jibril setelah diputuskan tali pusat, malaikat Jibril azankan sebelah telinga sebelah kanan, dia iqamahkan telinga sebelah kiri baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia terbalikkan, kan, kemudian ditepukkan di belakang Rasulullah SAW, maka terbentuklah khatamun nubuwah, kan, semula jadi, kan, maka terbentuklah orang panggil khatamun nubuwah, kan, penutup Nabi akhir zaman, kan, ada tanda daging merah-merah dekat antara dua belikat, kan. Kalau kita tilalat je tu, kan, kalau kita ada tanda-tanda begitu tu, tu daging lebih ketuat tu, jangan mengaku Nabi tu. Yang ni tanda semula jadi, kan. Maka juga dicukkan dengan khatamun nubuwah, kan, tanda kerasulan, tanda kenabian, kan, penutup Nabi akhir zaman. Jadi baginda adalah rasul yang terakhir sebagai seorang pemberi khabar gembira dan menakutkan, kan, Bashir antara Rasulullah, kan, dia menyampaikan khabar gembira tentang syurga dan nikmatnya, dan menakutkan Nazir, orang panggil dia menceritakan tentang azab, tentang siksa neraka, mengajak ke jalan yang benar, kan, dan agama, mengajak ke jalan yang benar dan agama Allah dengan izinnya. Dan Nabi himpunkan, kan, seorang anak yatim, Nabi himpunkan saudara-saudaranya dan sepupu-sepupunya. Sebelum Nabi nak sampaikan Islam, Nabi cuba dulu, adakah kamu nak percaya kalau aku menyampaikan ada satu tentera berkuda datang nak merobohkan Kaabah? Apa kata mereka? Bala, bahkan ya Muhammad, kami percaya. Kan, sebab Nabi digelarkan Al-Amin, kan, Nabi tak pernah berdusta, kan. Nabi tunggu lebih kurang seminggu, kan, lebih kurang seminggu, lebih-lebih, kan. Ada satu orang panggil, seorang tok Arab ni, dia minta Nabi jagakan barang. Nabi tunggu tak pernah berubah. Atau dibalik, digelarkan Nabi Muhammad ini dengan gelaran Al-Amin. Atau dikatakan Nabi mengajak agama ni, kan, ke jalan yang benar dengan izin Allah SWT, dan juga sebagai pelita yang memberi cahaya. Allah menurunkan kitab suci yang penuh hikmah kepada Rasulnya,
kan, Al-Quranul Karim yang terakhir itu. Dengan kita itulah Allah menjelaskan agama yang lurus, kan, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan jalannya yang lurus dan mewajibkan semua makhluknya untuk mempercayai segala yang termuat di dalamnya Al-Quran. Itu dikatakan iman, at-tasdiqul qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan kita percaya. Itulah orang panggil iman dalam akidah. Al-Sunnah mempercayai bahawasanya hari kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dan tidak perlu diragukan lagi. Dan bahawasanya Allah akan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati pada hari itu, hari kiamat. Dan satu riwayat ditiupkan sangkakala 2 kali. Ada riwayat mengatakan ditiupkan sangkakala 3 kali. Dan apabila ditiupkan kali kedua ataupun ditiupkan kali ketiga, dibangkitkan makhluk. Dan sebelum dibangkitkan makhluk akan turun seperti air hujan. Tetapi air itulah air benih. Bila air benih itu turun kena pada tulang sulbi, tulang ajbuz zambi, kan, antara perkara yang Allah kekalkan tidak binasa, orang panggil tulang ajbuz zambi, tulang ekor lah, kan, tulang ekor gitu. Bila air benih turun kena tulang ekor, Allah jadikan jasad semula. Sebagaimana rupa kita dalam dunia, begitulah dijadikan seperti nanti hari kiamat, jadikan jasad. Bila malaikat Israfil tiupkan sangkala, kan, tapi Nabi tak sebutlah bagaimana bunyinya, kan, dia tiup pot, bunyi tu alam lah, kan macam trompet tu alam tu macam bunyinya. Cuma Nabi mengatakan seperti suara lebah yang keluar daripada sarangnya. Begitulah ruh, satu lubangnya, kan, dia akan masuk kepada jasad yang telah dijadikan daripada air benih semula tu. Dan baru dibangkitkan pada hari kiamat, kelakuannya berbeza-beza mengikut amalan dalam dunia. Rupanya seperti dunia, cuma kelakuannya berbeza. Ada orang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada orang berjalan sengit sebelah. Ada orang berjalan dengan perutnya besar begitu. Atau kelakuan mengikut amalan dalam dunia, kan. Itu hari kiamat pasti datang, tak perlu diragukan. Bahawasanya Allah akan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati pada hari itu. Dan semuanya akan kembali sebagaimana keadaan asalnya. Bagaimana rupa kita, begitulah dijadikan. Allah telah menjadikan syurga lalu disediakan sebagai tempat yang kekal untuk orang yang dikasihinya. Dan mereka ini, orang yang Allah kasih ini, akan diberi kemuliaan dalam syurga. Apa kemuliaan yang paling hebat dalam syurga? Dengan kurnia yang amat besar. Dengan kurnia yang besar, iaitu dapat melihat kepada wajahnya Allah yang maha mulia. Wujuhu yawma izin nadirah, kan, kita dapat melihat, ahli syurga dapat melihat wajah Allah Ta'ala, ila rabbiha nazirah, kan. Cuma kata, kan, orang panggil puak-puak di segolongan, kan, puak-puak Mu'tazilah ni ditolak sebab mereka mengatakan melihat mesti dengan wasitah cahaya. Kita Sunnah menjawab, melihat mesti ada cahaya, itu hukum adat. Ada benda kita boleh lihat tanpa cahaya, kan. Bila Allah angkatkan hijab, kita dapat melihat, memandang wajah Allah Ta'ala, kan, dapat melihat sifat Allah Ta'ala, sifat wujudi, sifat ma'ani, kan. Ahli syurga dapat melihat bagaimana hakikat sifat kalam. Ahli syurga dapat melihat bagaimana hakikat sifat qudrah, kan. 7 sifat ma'ani ahli syurga dapat melihat. Bagaimana sifat sama, sifat basar, sifat iradah dapat melihat dengan mata kepala. Cuma penglihatan ahli syurga memandang wajah zat Allah berbeza-beza, dan ikut makrifah dalam dunia. Ada orang makrifahnya tinggi dalam dunia, maka dia dapat melihat Allah dalam syurga dengan lebih jelas, kan. Ada orang makrifahnya kurang sikit dalam dunia, kan, maka penglihatan mereka berbeza-beza dalam syurga.
Itu nikmat yang paling besar. Selain itu Allah juga menjadikan neraka lalu disediakan sebagai tempat yang kekal untuk orang yang kafir kepadanya Allah. Kan melawan serta membantah ayat-ayat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan golongan yang sedemikian ini terhalang dari nikmat melihat wajahnya Allah yang maha mulia itu. Dan orang kafir, orang-orang yang ingkarkan kepada Allah Ta'ala diazabkan tidak dapat melihat memandang wajah Allah Ta'ala. Kita mesti mengatakan bahawa pemimpin yang paling mulia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kan pemimpin yang paling mulia setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah. Kan namanya Abdullah. Zaman jahiliyah namanya Abi. Orang panggil Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Setelah masuk Islam ditukarkan namanya Abdullah. Maka diberikan gelaran Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama sebenar, nama gelaran, nama kunyah. Kalau kita mengaji tata bahasa Arab, 3 nama. Kan ada isim, ada kunyah, ada laqab. Kalau laqab, gelaran nama yang baik atau jahat dinamakan laqab. Kalau nama yang dimulakan dengan Abu atau nama yang dimulakan dengan Ummu, orang panggil nama kunyah. Orang Arab dibangga. Kan sebut nama bapa dibangga. Abu tu ayah lah kan. Dibangga begitu. Kan Ibnu Abbas, anak Abbas, nama Abdullah tapi dipanggil nama bapa atau orang Arab. Orang Melayu berbeza lah. Panggil nama bapa bertumbuk, tak boleh. Pantang orang Melayu, tak boleh sebut nama bapa. Orang Arab dipanggil je. Dipanggil nama bapa, dibangga. Bapa dia dikenali, masyhur orang kenal atau dibangga begitu kan. Nama sebenar siapa? Namanya Abdullah. Maka digelarkan Abu Bakar. Pasal Abu Bakar dia menternak unta. Bakar maksudnya unta muda. Kan bakar ni orangnya unta muda. Kalau qaf, bakar lembu, bakarun. Ini bakar. Maksudnya unta muda, dia ternak unta muda, maka digelarkan dengan gelaran Abu Bakar. Kan? Lagi pula mendapatkan martabat As-Siddiq, membenarkan, sungguh benar. Kan ketika Rasulullah balik daripada Isra Mi'raj, kan datang bapak Abu Lahab, Abu Jahal ni kan. Dicari sahabat Rasulullah dan Abu Bakar, beza 2 tahun lah. Abu Bakar kan beza dengan Rasulullah 2 tahun. Ketika Rasulullah umur 40 tahun, Abu Bakar umur 38 tahun. Dia kata, wahai Abu Bakar ni, sahabat dengan Muhammad dah gila, katanya. Kan? Dia beritahu pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, hari ni pagi dah ada lah. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad beritahu naik ke langit pun aku percaya. Sedangkan belum beritahu. Itu dapat gelaran As-Siddiq kan. Dan bahawasanya Allah SWT telah memuliakan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dimuliakan kan? Mengunggulkannya Abu Bakar dan orang-orang yang murtad setelah kewafatan Rasulullah SAW. Di zaman Khalifah Abu Bakar lebih kurang 2 tahun kan, ramai orang yang murtad keluar agama. Maka Abu Bakar isytiharkan perang, atau orang panggil Allah unggulkan dengan kemegahan khalifah. Kan 17 kali menjadi imam sembahyang ketika Rasulullah sedang sakit. Ketika Rasulullah sedang sakit, ada riwayat mengatakan Abu Bakar menjadi imam sembahyang sebanyak 17 kali. Dan pernah Rasulullah ketika sebelum hampir wafat, Allah ringankan sakitnya. Nabi keluar sembahyang berjemaah, Nabi minta Abu Bakar menjadi imam pada sembahyang waktu subuh. Maka itulah khalifah yang teragung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Cuma ada mengatakan Abu Bakar kan wafat dengan sebab racun. Ada mengatakan sebab biasa, kan adat seperti biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu diakui oleh seluruh umat Islam dalam kepimpinan, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengangkatnya untuk menjadi imam dalam solat ketika baginda Rasulullah sakit. Kaum muslimin mengangkatnya sebagai khalifah
atau pengganti Rasulullah. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan selepasnya Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan khulafa Rasyidin. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu itu adalah atas dasar penganiayaan dan derhaka. Kan berlaku pergolakan, kan masuk Sayyidina Ali lebih besar pergolakan. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kan mana-mana sahabat mereka keluarkan ijtihad masing-masing benar, kan jangan kita berat sebelah. Dan perang Siffin, perang Jamal, puluhan ribu sahabat syahid, kan perang Siffin, kan antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Perang Jamal, dan yang terlibat antara isteri Rasulullah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kan. Cuma kita orang ahli sunnah semuanya benar, dan semuanya benar belaka. Mereka mempertahankan ijtihad. Setelah kewafatannya, daripada kewafatan Utsman, kan radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abu Talib yang menjadi khalifah, naik khalifah yang keempat itulah Sayyidina Ali, kan cuma gelarannya lain sekali lah, karramallahu wajhahu. Sebab Sayyidina Ali Nabi pelihara daripada kecil, kan setelah kewafatan Abdul Muttalib atuknya Rasulullah, Nabi duduk rumah pak saudaranya Abu Talib. Kan Abu Talib ni kan orang panggil, kan ayahnya Sayyidina Ali. Ya, maka ketika itu Sayyidina Ali masih kecil, Nabi peliharakan, Nabi ajarkan. Maka muka Sayyidina Ali tak pernah tunduk kepada patung berhala, kan wajah Sayyidina Ali tak pernah sujud kepada patung-patung berhala. Maka Allah muliakan, ya, maka digelarkan dengan gelaran karramallahu wajhah. Sahabat lain digelarkan dengan radhiyallahu anhu. Keempat-empat khalifah itu merupakan imam-imam sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekhilafan sahabat baginda adalah pengganti kenabian. Kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, dan tidak perlu kita mengungkit-ungkit perselisihan yang pernah timbul antara mereka itu. Selain itu, segala perselisihan yang berlaku antara kita wajiblah kita kembalikan, dan kita selidik kepada kitabullah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga ijtima' ataupun persekepakatan kaum muslimin, atau sumber hukum dalam mazhab imam kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, kan? Dan apa-apa yang seerti dengannya. Kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, iaitu hal-hal yang tidak diizinkan kepada kita untuk mengadakannya. Juga tidak boleh menggunakan nama Allah terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Kan kita dilarang bersumpah selain dengan menggunakan nama Allah. Kita sebagai hamba makhluk bila nak bersumpah khusus dengan nama Allah saja. Kan wallahi wa billahi wa tallahi. Dan kemudian huruf ta ganti dengan lam. Boleh kita bersumpah dengan huruf lam lillah. Asal tiga je. Kan waw, ba dan ta. Kalau ganti dengan satu huruf lam, boleh kita buat dengan lillah. Asal 3 huruf. Ada pun bersumpah dengan nama lain tu hukumnya haram. Demi ibuku, atau boleh. Kan Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa juga dia kehendak. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, demi waktu duha boleh. Kan wasyamsi, demi matahari. Ada pun kita diharamkan tak boleh. Kita bersumpah khusus dengan nama Allah, kan? Kita juga mengetahui bahawa bersedekah untuk kaum muslimin yang telah meninggal dunia, ataupun mendoakan kepada mereka itu membawa manfaat. Orang yang dah meninggal, mak ayah kita yang dah tak ada, atau pasangan kita yang sudah meninggal, kita sedekah niatkan pada untuknya, itu membawa manfaat. Kita pun dapat, arwah pun dapat, ada manfaat. Dan bahawasanya Allah akan memberikan kemanfaat itu kepada mereka dengan sebab sedekah, kan? Iza matu Adam
in qata'a amluhu kan. Apabila mati anak Adam terputus segala amalan melainkan 3 perkara kan. Sadaqatun jariyatun, yakni wakaf. Kita buat niatkan wakaf atau berpanjangan berjalan. Atau berdoa yang kita lakukan, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan doa itu sampai. Kita mengatakan bahawa orang-orang yang soleh memperolehi kelebihan daripada Allah SWT dengan tanda-tanda yang diperlihatkan olehnya kepada mereka itu. Kan? Kalau Rasulullah diberikan mukjizat, kan? Kalau wali diberikan karamah, orang soleh terkadang diberikan maunah, diberikan pertolongan. Rahsia kita masuk orang panggil kan, bab yang ketiga kan. Habis dah pendahuluan lah. Ini baru pendahuluan ni. Pendahuluan ni panjang. Kemudian yang ketiga, rahsia bersuci, ataupun istilah fuqaha Arabnya namanya taharah. Taharah Arab, Melayu kata bersuci. Dia akan bicarakan dalam 3 perkara: kebersihan daripada kotoran atau najis, kebersihan daripada hadas, kebersihan dari lebihan anggota badan. Ketemu alif rahsia bersuci ataupun namanya taharah. Allah SWT telah berfirman, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum. Maksud firman Allah SWT, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan ataupun kepayahan, tetapi di Allah berkehendak membersihkan, mensucikan kamu. Dan perkataan liyutahhirakum, tahhara yutahhiru, dan masuk lam amil nasab, baca liyutahhira, asal fi'il mudhari, dan baca tahhara yutahhiru kan, masuk amil nasab. Dalam surah Al-Maidah yang ke-6. Apa dalil taharah lagi? Ini nak bicarakan tentang istilah taharah. Firmannya lagi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala kan, fihi, di dalamnya, dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya. Atau ayyatatahharu, ada segolongan laki-laki dia suka sucikan dirinya kan, ambil wudu, ambil batal, ambil wudu kan. Atau Islam ajarkan istiqamah dalam keadaan berwudu, sentiasa kita basuh kan. Dalam wudu ada basuh tangan, dalam wudu ada basuh mukanya kan, ada basuh kakinya, begitulah kan. Sempena kita Allah ujikan dengan wabak COVID-19 ni kan, kerap basuh tangan kan. Islam sudah anjurkan begitu lama kan. Istiqamah kita ambilkan, ambil wudu. Dan Allah mengasihi orang-orang yang bersihkan diri mereka zuhir dan batin kan. Bersihkan zuhir kan, tidak mengerjakan maksiat, dan bersihkan batin hati, tidak mengerjakan maksiat hati, tidak ada takaburnya, hasad dengkinya. Dalam surah At-Taubah 108 ayat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, miftahus salah at-tuhur. Artinya sabda Rasulullah SAW daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bersabda bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kunci solat ialah bersuci kan. Kunci sembahyang ialah bersuci. Ini asal lah, ini pada asal kan. Jangan dikira darurah, ini pada asal kan. Kita nak sembahyang kena bersuci terlebih dahulu. Bersuci daripada hadas besar dengan mandi janabah, bersuci daripada hadas kecil dengan mengambil air sembahyang atau mengambil wudu
Ini pada asal hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Adapun bila kita ditimpakan musibah, ujikan sakit terlantar, kan, duduk hospital, tiup masuk kiri kanan, tulang patah bawah atas, kan, nak bangun tak larat, nak panggil orang 2 jam baru datang, kan, nak minta tolong anak pula tak duduk sekali, maka boleh kita sembahyang dalam keadaan bernajis tetapi taklid mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Sebab mazhab Syafi'i, solat dalam keadaan najis hukumnya tidak sah. Adapun dalam mazhab Hanafi, sembahyang dalam keadaan tubuh tu ada najis, dalam keadaan pakaian yang najis, tempat bernajis, hukumnya sah. Kan? Taklid mazhab Hanafi. Suatu ketiga kita bila kita sudah berumur meningkat umur 80 tahun, umur 90 tahun, tak larat dah. Nak turun katil, nak angkat tangan pun berat macam 40 kilo. Tak larat dah. Nak panggil anak, kan, rumah bertingkat-tingkat tak dengar-dengar. Kan? Nak telefon payah. Kan? Kita taklid mazhab Hanafi atau Maliki. Kan? Kalau darurat. Adapun bila kita ada pertolongan, anak jaga, adapun mampu diupah, itu wajib. Kalau tak mampu, kan, kita taklid 2 mazhab ini, mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Ada mazhab Syafi'i, sembahyang dalam keadaan bernajis hukumnya tidak sah. Kan? Itulah kata Rasulullah SAW, miftahus salat at-tuhuru. Kan? Kunci, kan, solat itu ialah bersuci. Terdapat juga keterangan lain menyatakan bunyad dinu ala nazafatin. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu dibina di atas kesucian. Dan agama ini dibinakan di atas kesucian. Keterangan ini asal tiada hadis, ulama tak jumpa. Imam Al-Ghazali ambil kat mana? Kitab kat mana? Kan ulama mencari masih belum jumpa. Mereka yang suka merenung, mengamati, berulang-ulang fikir, timbullah istilah merenung. Dan berfikir pasti mengetahui bahawa dengan adanya perintah bersuci secara zahir, sebenarnya yang lebih penting dan diutamakan ialah bersuci secara batin. Hati kita bersih. Kalau sembahyang dalam keadaan riya, kan, maka tidak ada artinya. Sembahyang dalam keadaan takabur, kan, zahir mengerjakan ibadat sembahyang, tetapi hati batin tidak bersuci atau tidak ada artinya. Maka tidaklah tepat jika sabda Rasulullah SAW, "Wat-tuhuru nisful imani." Artinya sabda Rasulullah SAW, dan bersuci itu adalah separuh daripada iman. Nak menggambarkan besarnya bersuci. Nak menggambarkan bersucinya amat-amat besar. Bersuci pada tempat, bersuci pada pakaian, bersuci pada tubuh anggota badan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Muslim. Maksud yang dikendaki dari hadis di atas ini adalah semata-mata untuk kesucian luaran saja. Hadis tersebut di atas Nabi tujukan bersuci luaran. Apa dia? Iaitu dengan menyiramkan air ke badan dan membersihkan anggota badan yang zahir saja. Sedangkan anggota batin hati tetap rosak dan dibiarkan penuh dengan kotoran-kotoran yang bersarang dalam hati serta berdaki-daki. Jauh sekali kalau apa yang dimaksudkan itu seperti demikian. Kan? Dimasukkan miftahus salat at-tuhur, bersuci pada zahir, bukan ditujukan bersuci pada batin. Kan? Nabi tujukan nak sembahyang ambil wudu, kan, ataupun mandi janabah, kan. Orang panggil inilah istilah taharah namanya. Bersuci taharah itu mempunyai 4 peringkat, iaitu yang pertama, yang dibagikan
taharah suci 4 peringkat. Pertama, membersihkan anggota-anggota zahir dari hadas, najis atau kotoran serta benda-benda lebihan yang tidak diperlukan. Sebab ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada tempat lain. Kan dia 3. Pada tubuh kan, ataupun pada minuman, pada air atau pada makan. Kan dia berbeza-beza. Najis kan, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, najis yang dimaafkan ni dia ada 3 perkara. Ada najis yang dimaafkan pada makan, tidak pada pakaian. Kan seperti kuah gulai, kita masak gulai daging. Kan kita masak gulai daging, dimaafkan pada pakaian, dimaafkan pada makan. Makan tak ada masalah. Makan gulai daging tak ada masalah. Tiba-tiba kuahnya terkena pakaian, tak boleh bawa sembahyang pakaian. Kan daging kan, kalau kita kan terbasuh masih menitis lagi darah merahnya. Dan dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada pakaian. Kan demikianlah seperti darah. Kan darah kan, bila kita bisul ke atau berjerawat, dimaafkan pada tubuh. Tapi kalau terpercik sikit darah tersebut pada air, tak dimaafkan. Tempat berbeza. Darah sedikit kalau ada pertubuh dimaafkan. Tetapi darah yang sedikit bila terpercik pada air, yang kurang 2 kulah lah, tidak dimaafkan pula. Ada berbeza. Najis yang dimaafkan tu ada 3 perkara. Dan nanti dia akan bahaskan dalam kitab-kitab ni kan. Itu bahagian tahrah yang pertama, membersihkan anggota-anggota zahir dari hadas. Najis-najis, bersihkan najis-najis ataupun kotoran serta benda-benda lebihan yang tidak diperlukan. Arti yang pertama dibahaskan anggota zahir, tubuh kita lah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni anggota zahir. Yang kedua dibahaskan tahrah, membersihkan anggota-anggota badan dari perbuatan dosa. Ini batin. Tahrah suci secara batin. Kita bersihkan anggota dari perbuatan dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang terkutuk. Ini masuk lagi yang ketiga. Lanjutan yang kedua masuk yang ketiga. Bila anggota bersih dari dosa, kita masuk lub hati. Dah setelah dibuangkan yang hitam kotor, dosa menipu, dosa minum arak, kan, baru dihiaskan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dibuang dulu, orang panggil sifat yang terkutuk, baru kita boleh hiaskan sifat yang terpuji kan. Kemudian yang keempat, membersihkan batin dari sesuatu. Membersihkan batin dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang panggil perkara aghyar, yang membimbangkan hati kita daripada mengingatkan Allah, kita buang. Biar ada di hati hanya Allah saja. Allah, 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 Allah. Selain daripada Allah Ta'ala, urusan dunia, kan, urusan harta, kan, nak dibersihkan. Dan jangan simpan dalam hati. Itu yang keempat, membersihkan batin dari sesuatu, bersih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah cara para nabi mensucikan diri, dan juga orang panggil para siddiqin. Itulah cara para anbiya mursalin. Dia ada 4 tahapnya. 4 tahap bersuci taharah. Seseorang hamba itu tidak mungkin akan mencapai peringkat yang tertinggi, melainkan terlebih dahulu melalui peringkat yang ada di bawahnya. Sebelum sucikan hati, sucikan anggota zahir. Sebab itu taharah yang pertama. Kan? Itu taharah yang pertama. Kan? Tengok kotor-kotor daki-daki, dibersihkan dulu. Kan? Ataupun kan, najis-najis yang ada pada pakaian, kan, najis yang ada pada tubuh, najis yang ada pada tempat dia nak beramal ibadah, dibersihkan terlebih dahulu. Kan?
Jangan pakai pakaian najis, katanya hati bersih tak apa. Kan? Yang pertama fiqh dulu. Kan fahamkan orang panggil hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia kata tak akan mungkin capai tahap keempat melainkan telah selesai tahap yang pertama, kedua, ketiga. Tak akan mungkin mencapai tahap yang kedua melainkan setelah selesai tahap yang pertama. Kan? Seseorang hamba itu tidak akan mungkin akan mencapai peringkat yang tertinggi melainkan terlebih dahulu melalui peringkat yang ada di bawahnya. Jadi kesucian batin tidak akan dapat dicapai dan seseorang tidak terhindar dari sifat-sifat yang tercela atau dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji selagi dia belum mensucikan batinnya itu terlebih dahulu dengan menjauhi akhlak yang tercela dan melaksanakan akhlak yang terpuji. Zuhir selesai, sembahyangnya betul, cara wuduknya betul, lama-lama kita naik tahap yang kedua, bersihkan hati dan buangkan akhlak sifat-sifat yang mazmumah, baru kita hiaskan akhlak sifat-sifat yang mahmudah. Kan? Untuk mencapai semua ini terlebih dahulu mestilah disucikan anggota-anggota badan, disucikan dari melakukan segala larangan dan mematuhi segala perintah Allah. Itu yang peringkat permulaan. Awal tegah kita jauhkan, kita pantang. Kan awal perintah kita kerjakan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dituntut, bila perkara itu adalah perkara yang mulia dan juga utama, pastilah sukar ditempuhi serta banyak rintangan akan dihadapi. Kan? Maka jangan disangka bahawa perkara itu tidak dapat dicapai dengan mudah atau dengan hanya berangan-angan. Kan? Lebih-lebih lagi as-salah, sembahyang. Kan? Lebih-lebih dalam ibadat sembahyang. As-salatu imanuddin, kan, tiang agamanya. Selesaikan sembahyang, lama-lama hati dia akan ikut begitu kan. Macam orang tarik kambing lah kan. Kalau kita bela kambing, kita tarik tali yang ada pada kambing ni, kejap lehernya ke kiri makan rumput, kejap ke kanan. Begitulah sembahyang itu. Ketika tengah sembahyang hatinya kedap ingat sana, kejap ingat sini, tarik balik. Dia pergi jauh, tarik balik. Kan, jangan dibiarkan jauh dia begitu. Kan? Itu selesaikan orang panggil. Bila benda utama pasti ada rintangan. Kan? Benda yang awak nak anugerahkan benda mahal pasti akan diuji terlebih dahulu. Awak nak anugerahkan sesuatu pasti akan diuji. Awak nak naikkan martabat, awak nak berikan keimanan yang teguh, dia akan uji terlebih dahulu. Kan? Nak simpan benda berharga mesti tempat yang selamat. Awak nak berikan satu anugerah makrifah, sudah tentu hati itu pasti sudah bersih terlebih dahulu. Hati yang kotor mana mungkin awak taruhkan makrifah. Kan, hati yang kotor mana mungkin awak simpankan iman. Kan? Itu dikatakan pasti dibersihkan terlebih dahulu. Begitulah hakikatnya. Sebab seseorang yang buta penglihatan mengenai perbezaan peringkat-peringkat ini, 4 peringkat taharah, suci zuhir, kan, iaitu anggota-anggota badan, kan, kemudian suci berdosa, yang ketiga akhlak, kan, yang keempat baru masuk lub hatinya. Melainkan peringkat yang terendah saja. Sebenarnya peringkat yang terendah itu bolehlah dikatakan sebagai kulit yang boleh dilihat secara zahir apabila dibandingkan dengan isi atau inti yang dicari-cari. Kan? Kita nak masuk isi, kena kupas kulitnya terlebih dahulu. Jangan dibuang kulitnya. Kalau isi dibuang kulit, nanti busuk. Buah kita buang kulit, bukan busuk ni. Kan nak beli buah kat kedai, tengok pisang sudah kopek-kopek kulitnya, kita akan cari yang lain. Kan? Pasal isi lama-lama akan hitam. Begitulah ibaratnya. Kan? Syariat dan hakikat tidak boleh berpisah. Kan? Jangan pisahkan hakikat dengan syariat. Kan?
Itulah gambarannya sebagai isi atau inti yang dicari-cari. Kan? Syariat itu ditutup hakikat, syariat menutup hakikat. Bila kita zuhirkan hakikat, nescaya akan menjadi fitnah. Dan isi kalau dibiarkan terbuka, busuk, lama-lama hitam. Begitulah. Hakikat dibukakan pada bukan makam tempatnya, akan menjadi fitnah. Dan hakikat dibukakan sesama ahli dalam medan ilmu. Dan hakikat dibuka dalam medan ilmu. Jangan bicara hakikat pada tempat luar. Bicarakan hakikat pada kedai-kedai kopi, atau bukan tempat yang selayaknya, akan timbul fitnah. Oleh sebab itu ramai orang yang hanya tertipu dengan kulit. Maka yang menjadi perhatian utama, mereka juga menggunakan waktu yang banyak hanya untuk meneliti kebersihan beristinja, iaitu menyucikan diri dari hadas kecil atau besar. Jangan tertipu. Jangan semata-mata fiqh tanpa tasawuf. Jangan semata-mata tasawuf tanpa fiqh. Dua-dua kena ada. Fiqh pun kena ada, tasawuf pun kita kena ada. Mana misalnya orang panggil beristinja, menyucikan diri dari hadas kecil ataupun besar. Kan kalau kecil kita berwudu, kalau besar kita mandi janabah, mencuci pakaian. Selesaikan fiqh dulu. Bagaimana cara cuci pakaian yang betul, bagaimana cuci pakaian yang bernajis. Kan dalam mazhab Syafi'i, kan tak wajib perah. Pakaian dia kita nak sidai, dia tak wajib perah. Boleh kita nak perah pun boleh, tak nak perah pun boleh. Kan dia tak wajib kita perah pakaian yang basah. Membersihkan bahagian luaran, atau mencari air yang mengalir, dan banyak lagi macam-macam lah. Ini bab fiqh kan. Nak tentukan air dokolah banyak mana, air itu mengalir dobitnya bagaimana, dengan sangkaan bahawa itulah yang penting, bahkan disertai dengan sifat was-was dan merosakkan akal. Kan? Atau kena gabungkan dengan ilmu tasawuf supaya tidak was-was. Kan? Kalau kita bicarakan rukun kauli, kan bila diulang-ulang dengan sengaja kan terbit dua hukum, makruh ataupun haram. Rukun kauli antaranya Fatihah kan, bila diulang-ulang dengan sengaja kan dua hukum. Hukum yang ringan makruh, hukum yang berat hukumnya haram. Mereka beranggapan bahawa cara bersuci yang dituntut adalah sedemikian. Anggapan ini terjadi kerana kejahilan mereka terhadap sejarah kaum salaf yang terdahulu. Dan bagaimana para kaum salaf mengutamakan kebersihan jiwa, dan mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya berbanding dengan kebersihan zuhir. Kita terkadang hati kita kurang prihatin. Kan kebersihan zuhir kita cukup prihatin. Tengok baju kalau kotor sikit tak nak pakai dah. Kan tengok kalau baju dah berbau sikit tak nak pakai. Hati tak ramai orang bicara. Kan hati tak ramai orang ambil berat. Kan hati terlintas benda yang tak elok. Kan hati teringin mengerjakan benda yang tak elok. Kan atau soal hati kan. Atau setelah kita bicarakan yang orang panggil ilmu fiqh, kita masuk juga ilmu tasawuf, bicarakan hati. Begitulah orang-orang ahli salaf. Mereka bukan hanya membicarakan benda yang zahir, tetapi hati batin mereka pun mereka mengutamakan. Tentang urusan zahir, mereka mempermudahkannya dan tidak menitik beratkan. Dan urusan zahir jangan terlampau berat. Sebab itulah bila ulama atau khilaf suatu rahmat, ikhtilaf ummati rahmatun, suatu rahmat. Kalau ulama sudah sepakat ijma' kan payah. Kalau ulama sudah sepakat ijma' 4 mazhab mengatakan wajib, kan payah tu. Maka ada ulama mengatakan witir ni sunat muakkad. Ada mazhab mengatakan witir ni wajib. Bila ulama tu khilaf satu rahmat. Terkadang tak sempat nak buat witir. Dan kalau masing-masing pakat mengatakan wajib, kan ramai dah kita tertinggal witir ni.
Kan? Itu dikatakan bila ulama khilaf satu rahmat. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan ketinggian martabatnya di kalangan umat Islam pernah berwudu menggunakan air dari bekas milik orang Nasrani. Kan tak salah. Kan? Sayyidina Umar pernah mengambil air wudu daripada bekas air wudu itu siapa punya? Milik orang Nasrani. Jangan kita terlampau berat sangat gitu kan. Kaum salaf terdahulu mengerjakan solat di atas tanah dalam masjid dan beristinja dengan menggunakan batu saja. Cuma kita kat Malaysia tak biasalah guna batu. Jamban tak muat ni. Kan? Kita biasa guna air. Kalau air tak ada pun nak guna tisu pun orang Malaysia ni, orang kita, orang Melayu ni tak berapa selesa. Kalau air tak ada air pun tisu mesti nak guna air, cari air juga. Itu dah terbiasa. Sedangkan syarak mengharuskan. Kan boleh kita istinja dengan tisu. Kan? Cuma kita orang Melayu tak terbiasa. Kan? Nak menggambarkan boleh. Kalau nak istinja dengan tisu pun boleh. Tetapi ada syarat je lah. Dia kalau kelebihan airnya berbeza lah. Kan? Diutamakan air. Kan? Tapi asar orang panggil, kalau dalam istilah fiqh namanya asar. Asar dia bekas bau. Kalau guna tisu bekas bau tak hilang. Kan? Kalau kita guna air bekas baunya hilang. Kan? Kalau himpun dulu tu lebih aula. Himpun dulu. Sebelum kita gunakan air, kita gunakan tisu supaya tangan tak berlumur dengan najis. Lepas guna tisu baru kita gunakan air. Dan sunat dibasahkan tangan terlebih dahulu sebelum istinja supaya bau tidak lekat pertangan. Hikmahnya, kadang-kadang kita istinja, kita terus istinjanya jerus air. Syarak mengatakan basahkan tangan baru istinja bersuci. Hikmah tidak lekat bau pertangan. Kadang kita kan ada anak kecil, kita nak istinjakan pada anak kecil kencing berak kan. Syarat kata sunat basahkan tangan terlebih dahulu supaya baunya tidak lekat pertangan. Ada soalan tadi? Orang panggil Sayyidina Umar pernah istinja dengan menggunakan bekasan daripada air wuduk bekasnya daripada orang Nasrani. Kaum salaf terdahulu mengerjakan solat di atas tanah dalam masjid. Kan kita sesalah kapit ni kan. Dan beristinja dengan menggunakan batu saja. Jadi seluruh perhatian mereka itu lebih ditumpukan pada kebersihan batin. Kan mereka titik beratkan tentang hati. Kan zuhir mereka selesai, tetapi mereka mengutamakan hatinya. Malah tiada satu keterangan pun yang dapat diambil daripada mereka orang salaf mengenai persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan najis yang pelik-pelik atau yang terlalu teliti. Kan mereka tak, orang panggil, mereka tak terlampau menitik beratkan. Mereka menghormati antara khilaf para alim ulama. Kan bila ulama khilaf, kan kita kena hormati pendapat mereka. Masjid Nabawi asal tiangnya tiang pohon tamar. Kalau semayangnya memang pasir. Zaman dulu kan 1400 tahun yang lalu tak ada simen. Solat kat pasir je. Solat kat pasirnya. Kita kalau tak ada kapit pun surau paling kuat pun simen. Dan zaman dulu di pasir. Kan? Semayang kat masjid di pasir. Masjid asal ambil sajadah. Masjid ni isi makan. Kan masjid ni isi makan. Kan sajadah yasjudu usjud fahuwa sajidun wa zakam masjudun, isi makan masjidun, tempat sujud. Kan asal kita boleh semayang kat mana bumi yang kita pijak. Itu asalnya kan. Kemudian datanglah golongan yang menamakan sesuatu yang bukan-bukan sebagai dasar kebersihan, sehingga kebanyakan waktu mereka digunakan semata-mata untuk menghiasi anggota zahir saja. Seperti wanita yang menyulik
dan menghiasi pengantin, ada mak andamnya kan. Disoli nak kahwin tu kan, adalah 2-3 inci kan, panjang sangat lah kan, tebal sangat tu kan, merahnya kan, kuku warna oranye kan, macam-macam warna. Atau kalau anggota zahir boleh dihias, kenapa tidak anggota hati kan? Sedangkan batin hancur dan rosak, dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, perasaan kagum terhadap diri sendiri, bodoh, riak, yang menunjuk-nunjuk kebaikan atau kelebihan dirinya, munafik kan, berpura-pura kan, dan lain-lain. Perkara-perkara dan sifat-sifat mulia tidak mereka pedulikan atau mereka jauhkan dari hati. Bahkan mereka tidak berusaha untuk merawat serta mencegahnya. Hati makin lama kita biarkan, makin lama makin rosak. Dan penyakit hati makin lama makin bertambah kerasnya kan. Itu penyakit hati begitu. Dibiarkan takabur lama dalam hati, makin bertambah-tambah dosanya kan. Takabur tu kan sifat yang tercela, hukumnya haram, bukan makruh, haram. Hasad dengki hukumnya haram. Apabila dibiarkan sifat-sifat yang tercela ni, sifat takabur, sifat riak, makin lama makin tak dibersihkan, makin hari makin bertambah-tambah dosanya. Tapi tak ramai bicarakan hati, ramai orang bicarakan zuhir kan. Kulit kotor sikit dibersihkan kan, bila make up terkenai dipakainya balik. Tetapi hati tak ramai bicarakan. Itulah dia kata, bahkan mereka tidak berusaha untuk merawat serta mencegahnya. Ada kata ada orang yang meringkaskan istinjaknya dengan batu, atau melaksanakan solat di atas tanah tanpa menggunakan sejadah atau berwudu, ada bekas orang kafir. Maka orang-orang yang bodoh akan segera menyalahi tindakannya. Tengok orang tu, guna batu, kita pertikaikan. Ayah dia kenapa guna batu? Kan, mengingkari dan menggelarkan orang itu sebagai pengutur. Jangan kita gelarkan orang istinja dengan batu, orang pengutur tidak. Syarak mengharuskan. Tapi ada syarat lah kan. Kita nak istinja menggunakan selain air, ada syarat. Jangan sampai najis kering. Nanti hukum fiqh akan bicara lah kan. Kita nak istinja guna tisu, ada syarat-syarat kan. Jangan sampai najis yang kering, jangan sampai najis kan keluar daripada sofhah kan. Bila najis tu cair meleleh kan, tertentu istinja dengan air saja, tak boleh istinja dengan tisu kan. Jangan ada ketangan najis yang lain, tu ada syarat-syaratnya kan. Cuma kita gabung dua adalah min babi aula kan, terlebih utama. Kata mu'alif, cubalah kita perhatikan, jika terjadi perkara yang sedemikian, bukanlah sesuatu yang mungkar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sama akan datang lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ftah bihi hikmataka futuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.